Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Jazakumullah khairan katsira pada semua yang sudi untuk bersama-sama pada pagi ini di Facebook dan di TikTok. Terima kasih banyak yang bagi gift. Semoga Allah memberkati dan memurniakan gantian dan ganjaran terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang soal jawab Ramadan. Penting juga untuk kita ambil tahu, sebab kita nak beramal dengan ilmu, bukan nak amal ikut-ikut saja. InsyaAllah kadang-kadang persoalan-persoalan yang simple-simple saja kita salat selamat kita tak tahu macam mana tindakan yang patut kita buat lah. Baik, kita masuk persoalan yang berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Hukum mengunyah-ngunyah sesuatu ketika puasa tanpa telan. Kunyah-kunyah sesuatu ketika berpuasa tanpa menelannya. Bola kat dalam mulut tu apa-apa, hukumnya makruh. Saja dia kunyah-kunyah sesuatu, hukum dia makruh. Tapi jika benda yang dikunyahkan itu mencair atau tertanggal dalam air liur, maka lalu ditelan bersama air liur atau tertelan, maka batallah puasanya. Begitu juga makruh mengunyah-ngunyah makanan. Makanan dia boleh kunyah-kunyah makanan bulan mulut dia. Dengan syarat macam tadilah. Dia tak mencair, kemudian lagi dia punya zat dia tu dia terasa masuk dalam tekak, yang tu boleh batal. Kalau dia boleh kunyah-kunyah makanan, makruh hukum dia juga, asalkan tak tertelan jadi batal. Tetapi tidak makruh mengunyah-ngunyah makanan untuk bagi makan kepada anak yang masih bayi atau sebagainya. Dia nak bagi makan anak dia terpaksa kunyah-kunyah, nak berancok-berancok tu, maka yang tu tak jadi makruh. Walau bagaimanapun, hendaklah dipastikan makanan yang dia kunyah-kunyah itu tidak tertelan atau tak masuk rasa dia tu bersama dengan air liur dalam kerongkong. Dan kalau macam tu boleh menyebab batal puasa dia. Boleh faham kat sunah? Itu simple saja. Yang ni selalu buat soalan berikut dia, apa hukum rasa makanan ketika sedang berpuasa? Dia masak, dia rasa makan, dia rasa sedap tak sedap kan? Bila makan-makan tahu orang puasa, dia kata orang puasa. Ni terlebih garam lagi, komplain juga. Dia kata apa ni, awak ni lori garam terbalik ke kat apa ni, Bukit Aping ni, bunyi tu kan. Soalan duk perli-perli kan. Dia pun cakap kita puasa lah bang oi. Abang aja, ni garam terlebih sikit ni. Itulah. Baik tuan-tuan, jawapan dia, merasa makanan tidaklah membatalkan puasa, tapi hukum dia makruh. Makruh ni apa? Makruh ni satu benda yang tak berdosa kalau dia buat. Terima kasih ahlan wa sahlan Ashraf Al-Kahfi Production. Jadi semualah benda yang makruh kita buat. Makruh ni maksud apa? Kalau buat dia tak berdosa, dia bukan haram. Tapi meninggalkannya ada pahala. Makruh tu. Makruh ni dia duduk belah larang, bukan belah suruh. Itu jangan pula duk kata apa, pasal apa hang buat ni? Alah ni makruh saja. Tu yang aku buat. Makruh dia bukan duduk belah suruh. Makruh duduk belah larang. Bila larang dia kena tinggal lah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, kata Nabi. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Larangan ni ada dua. Satu larangan nama dia haram, satu larangan nama dia makruh. Makruh pula ada dua. Satu nama dia makruh tahrim, makruh yang cenderung dia belah haram. Satu nama dia makruh tanzih, makruh yang cenderung dia belah boleh. Tapi kedua-duanya pun duduk pada makruh. Jadi benda makruh ni kalau sebut makruh, perkara yang dibenci, perkara yang dia orang tak suka, perkara yang dibenci. Maka bila tinggal benda yang makruh, hukum dia dapat apa? Dia dapat pahala. Jadi subhanallah, merasa makanan tak batal puasa, tapi hukum dia makruh kecuali kalau ada keperluan. Seperti dia ni tukang masak, dia membeli makanan untuk berbuka dan sebagainya, namun setelah dirasa hendaklah diluahkan. Dan jika dia tertelan ataupun ditelan masuk ke dalam kerongkong bersama air liur, maka
batal lah puasa dia. Saya Muhammad. Okay, nah? Duk buat selalu ni, duk masak. Masak boleh lah, nak rasa. Lagi ramai bukan nak makan, dia duk rasa-rasa. Makruh hukum dia. Yang geng yang makruh ni, yang jenis bukan jadi kau masak pun. Dia tak masak pun. Mak masak apa tu? Ni masak ni, mi goreng ni. Main cek nak rasa sikit. Pasal apa nak rasa kan puasa. Tak ustaz beritahu tak batal puasa. Yang geng-geng tu makruh. Geng-geng nak masak kat orang, dia rasa dia tak makruh kat dia. Baik, soalan berikut dia. Apakah terhidu debu-debu di jalan boleh batal puasa? Ada orang tanya soalan ni. Himpunan ni sebenarnya itulah himpunan soalan-soalan yang orang tanya. Itu dihimpunkan. Maksudnya ada orang ni tak tahu. Dia kata, bukan debu Ustaz, tepung ni tengah duk ayak-ayak tepung ni berasa masuk kat dalam ni. Macam mana ni? Telan-telan terus dia jadi ni karipak kat dalam perut. Kan? Dia kata jawapan dia, jika debu jalan atau debu tepung, yakni ketika dia sedang mengayaknya itu masuk dalam kongkong tanpa sengaja, tidaklah membatalkan puasa, kerana hal ini sukar dielakkan. Namun jika dia sengaja membuka mulutnya lalu menghirup debu-debu tersebut masuk, maka batal puasa dia. Saja lapak sangat, duduk tepi tu, lori dulu dia tarik macam tu. Tu nama dia tak ada kerja. Ya, saja duk buat. Kalau debu-debu tu pun dah batal. Daripada ni isap vape. Kemarin ni ada satu keputusan yang agak menyedihkan kita lah. Satu keputusan yang dibuat untuk mengeluarkan nikotin yang duduk dalam cairan itu sebagai benda yang dilarang. Nikotin yang duduk dalam rokok. Jadi umur yang bawah 18 tahun tu dia pun tak boleh beli. 18 tahun ke bawah kan. Pasal nikotin tu duduk dalam bahagian larangan. Kemarin telah dikeluarkan nikotin yang duduk dalam cairan. Jadi vape tu maksudnya tak ada halangan kepada budak-budak yang bawah 18 tahun untuk beli. Asas dia ialah supaya dapat dicukaikan. Tapi walaupun dicukaikan, end up-nya nanti dia akan merisikokan. Tak ada siapa yang boleh nak larang budak-budak untuk isap vape. Itulah kadang-kadang tak tahu lah, saya pun tak tahu nak kata apa. Tapi saya baca statement daripada ada persatuan doktor, mereka menyuarakan asa tak puas hati sebab daripada awal lagi mereka duduk sangat fight lah tentang, mereka duduk berapa kali duduk buat statement tentang vape ni. Ada benda yang mereka tak setuju kan, tapi vape ni rupanya lagi bahaya daripada rokok. Orang duduk apa ni, duduk Salih Muhammad gantikan vape, rokok dengan vape kan. Dia tak mau isap rokok, dia ganti dengan vape. End up-nya bocor paru-paru. Banyak kes bocor paru-paru sebab jadi macam tu. Jadi subhanallah, bahaya. Tapi itulah nak buat macam mana, ada duk kaya-kaya orang jual vape ni. Jual tu dia punya apa, dia pun proses sendiri, dia pun buat. Ada perisa dia tu, dia pun buat sendiri. Ada saya jumpa tu ni, dia kata proses sendiri Ustaz kat rumah. Dekat rumah dia kata buat tu, jual sendiri. Tahu apa, Allah tengok kat YouTube dah, kat apa semua proses. Berapa banyak dia merisikokan orang kan. Tak tahulah tuan-tuan nak buat macam mana. Ni future anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun akan datang, tak tahulah jadi ke mana. Allahumma salli Muhammad, fitnah. Baik, soalan berikut dia. Apakah terlupa atau tidak sengaja akan batalkan puasa? Terlupa atau tidak sengaja. Baik, Allahumma salli Muhammad. Yang ni kita dah baca dari tu kan. Lupa tak sengaja kan. Okay. Bagaimana jika seorang itu dipaksa makan? Apakah batal puasa dia? Itu soalan dia. Lepas saya faham makan ni, dia paksa aku makan. Kalau hang tak makan, dia pun nanti marah ke, kena luku ke kepala seorang sikit. Bagaimana jika seorang itu dipaksa makan? Apakah batal puasanya? Menurut mazhab Syafi'i, tidak batal puasa orang yang dipaksa makan atau dipaksa minum atau dipaksa berjima kerana ia berlaku bukan dengan pilihannya.
Namun menurut Imam Abu Hanifah atau Malik batal puasanya. Menurut Imam Ahmad, jika dipaksa adalah makan tidak batal puasa, namun jika dipaksa itu jima maka batallah puasa dia. Tapi bukan paksa ni, hang makan kan? Baik makan. Baik makan. Hang paksa aku ni, aku paksa hang lah ni. Hang makan. Lepas tu ganti pula, hang paksa aku pula. Hang makan. Sebab kalau tak makan kata tu, paksaan yang boleh mencederakan dia, boleh menyebabkan bahaya pada nyawa dia, paksaan macam tu lah. Takkan paksa sekali je, duduk tunggu orang paksa je. Tak makan lagi? Makan kan? Saya makan, saya pun terpaksa. So, dia paksa saya. Tengok paksa tu lagu mana. Soalan berikutnya, soalan 47. Bagaimana jika seseorang itu tersilap menyangka fajar belum terbit, lalu dia masih bersahur atau menyangka matahari telah terbenam lalu buka? Ini kita dah baca dari itu. Soalan berikutnya, ini pun dah baca dari itu, tentang jima' tiba-tiba masuk waktu subuh. Soalan berikutnya, apakah batal puasa seorang yang bersetubuh pada malam hari tetapi dia mandi junub selepas terbit fajar, yakni dah masuk waktu subuh. Dia Allahumma salli Muhammad, dia jima' malam hari itu, kemudian telajak tidur, sedang-sedang orang dah azan dah masuk waktu subuh dah, dan dia tak mandi wajib lagi. Macam manakah keadaan puasa dia? Jawapannya, tidak membatalkan puasa. Tak batal puasa sebab yang membatalkan puasa ialah berlaku persetubuhan selepas terbit fajar dia. Selepas terbit fajar berlaku persetubuhan baru batal puasa. Sama juga kes dia dengan perempuan haid. Perempuan haid, darah dia kering, dia bangkit masak tu, malam tu dia haid lagi. Pagi tu waktu dia masak dia rasa macam okey dah. Lepas tu dia tengok dah tak ada apa dah. Jadi dia masuk waktu subuh dah. Masuk waktu subuh dia tak mandi wajib lagi. Sah tak puasa dia hari tu? Sah puasa dia pada hari tersebut. Hari tu sah. Nah, dia kena segera mandi saja. Jadi hukumnya tetap sah. Sebab apa? Sebab dia berlaku benda tu sebelum masuk waktu subuh. Faham tak ni? Baik. Jadi subhanallah, tak batal puasa. Adapun mandi junub selepas terbit fajar, maka dia tidak memberi apa-apa kesan pada puasa dia. Sayyidina Aisyah dan Ummu Salamah pernah menceritakan bahawa Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasumu wa la yaqdi. Nabi SAW pernah bangun pagi pada bulan Ramadan dalam keadaan berjunub kerana bersetubuh dengan isterinya. Kemudian baginda mandi dan meneruskan puasanya tanpa mengqadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pun pernah macam tu. Dia kata Nabi pun buat lagu tu, Ustaz. Bukan Nabi buat macam tu, Nabi buat supaya jadi hukum kat kita. Nabi pernah terlupa rakaat. Kita terlupa rakaat, Nabi terlupa rakaat. Tapi Nabi terlupa rakaat bukan macam kita punya terlupa rakaat. Berangan, merayau, merata. Tu imam telajak bangkit 3, hampa kelang kabut. Tu imam telajak 3, geng ni ada yang bangkit, ada yang duduk. Ada yang bangkit duduk balik. Ada yang mufaraqah lah, bangkit mayat seorang kat belakang macam-macam panggil apa. Tuan-tuan nak ralik semua. Nabi terlupa rakaat pasal dia nak jadi hukum kat kita. Supaya kita boleh tengok balik, ulama boleh istinbat hukum daripada situ. Apa yang Nabi SAW buat bila Nabi SAW terlupa rakaat? Apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW pernah qadha semayang-semayang tahajudnya pada waktu siang. Pasal malam, kita Nabi pun tak bangkit tahajud. Bukan macam tu. Semua tu berlaku dengan kehendak Allah supaya dia jadi hukum kat kita. Faham tak ni? Ni sama juga. Jadi bagi orang yang bersetubuh dengan isterinya, harus dia untuk melewatkan mandi junub dia selepas terbit fajar. Begitu juga wanita yang terputus haidnya pada sebelah malamnya, tidak batal puasanya jika dia menangguhkan mandinya sehingga selepas terbit fajar. Namun demikian, menyegerakan mandi dalam semua keadaan ini adalah lebih afdal dan disunatkan. Dia malam, dia bangkit tengok lambat dah. Malam junub ataupun semalam dia haid, dia dah kering dah haid. Itu dia tak sempat nak mandi lagi. Tapi nak kena siapkan ini untuk orang sohok ni.
Kalau tak siap lagi, dia habis semua geng-geng tu tak sah. Kalau dia mandi sekali takut tak dan. Dia buat apa? Dia masak dulu siap-siap, dia hidang siap-siap, makan semua siap. Elah dia masuk subuh, barulah dia mandi untuk dia pergi sembahyang subuh. Maka perbuatan tersebut diharuskan dan taklah membatalkan puasa dia. Faham dekat tu? Baik, soalan berikutnya. Apakah mencium isteri pada siang hari dalam bulan Ramadan membatalkan puasa dia? Jawapan dia, tak batal puasa cium isteri siang hari dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah cium isterinya dalam bulan Ramadan pada siang hari. Sayyidina Aisyah menceritakan, kana Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakukum li'irbih. Nabi SAW mencium isterinya ketika dia sedang berpuasa, dan baginda bergaul-gaul dengan isterinya ketika dia sedang berpuasa. Namun baginda ialah orang yang paling berupaya mengawal keinginan dirinya daripada kalangan kamu. Nabi cium isteri dia. Nabi main-main dengan isterinya waktu bulan puasa, dalam waktu siang hari. Tapi Sayyidina Aisyah buat penegasan dekat ujung tu. Sayyidina Aisyah kata apa? Nabi lah orang yang paling kuat tahan, orang yang paling tahan, paling berupaya mengawal keinginan diri. Namun kata ulama, keharusan itu khusus bagi orang yang mampu untuk menahan syahwat dia. Dia orang yang alah dah umur dah berapa dah, 70 dah, umur dah berapa, kahwin pun 30-40 tahun dah, cium pun tak rasa apa, pegang pun tak rasa apa dah tak ada karen dah. Orang baru kahwin bulan Ramadan tu pula kahwin, lagi sehari dua nak masuk Ramadan baru kahwin kenduri. Faham ni? Tengah elektrik, tengah kuat. Jangan duduk buat cari pasal. Dia kata pun ada pun orang yang tak mampu, haram mencium dan mengucup isterinya pada siang hari dalam bulan Ramadan kalau dibimbangi boleh membawa kepada persetubuhan ataupun dia boleh terkeluar mani dia yang menyebabkan batal puasa dia. Sebab tu jangan duk kahwin waktu bulan Ramadan. Boleh. Nabi SAW kahwin kalangan isteri dia, Nabi kahwin bulan Syawal. Salah satu daripada sunnah perbuatan Nabi SAW waktu kahwin, Nabi kahwin bulan Syawal. Eloklah kahwin bulan Syawal, sebab bulan Ramadan dah lepas dah. Ni. Salat Muhammad. Kaedah fiqh menyebutkan setiap yang membawa kepada haram maka perkara itu adalah haram. Baik. Soalan berikut dia. Apakah harus berkumur-kumur dan membasuh hidung ketika puasa? Jawapan dia, harus berkumur. Bahkan harus menyedut air ke dalam hidung ketika sedang berpuasa. Ini waktu dia ambil wuduk ataupun saja dia pergi kumur. Kan rasa macam pahit-pahit mulut tu dah. Puasa dah seharian tu tidur saat tengah hari tu makin-makin rasa macam masam mulut. Nak kumur-kumur sikit boleh kumur, bahkan boleh cuci hidung, cuci hidung dia, cuma jangan berlebih-lebihan kerana dibimbangi tertelan ayak ataupun ayak termasuk dalam hidung. Sabda Nabi SAW, wa baligh fi istinsyaq illa an takuna shaiman. Semasa kamu basuh hidung ketika wuduk, lebihkanlah masuk air ke dalam hidung kecuali jika kamu berpuasa. Itu istimsyak, masuk hidung ayak hidung tu waktu kita ambil wuduk kan. Nabi suruh bagi lebih-lebih sikit, tapi tidak dalam bulan puasa. Bulan puasa jangan lebih-lebih sangat. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Jika tertelan air kerana berlebih-lebihan berkumur atau basuh hidung, itu batallah puasa dia. Jika seseorang berkumur secara sederhana saja, lalu ia tertelan air tanpa disengajakan, maka tidaklah batal puasa dia. Ambil wuduk, terasa tertelan, tapi ambil sikit ya, sebab takut batal. Kita duk jaga dah, terasa juga masuk dalam tekak tu, tak batal puasa. Tapi kalau ambil banyak-banyak sangat, kita kena buka paip darah, ambil wuduk, buka paip tu. Lepas tu dia tadah ayak lagu tu. Kita duduk kan, ayak yang masuk kena kat tapak tangan dia, bidah masuk, terus tertelan dalam perungkul dia, batal puasa dia. Tu punya cerita tu kan.
Kita ambil tadah tu, tadah kat tangan, baru kumuk daripada tangan. Dia pasien nak segera punya, buka paip, tahan tu. Ayak tu masuk ke tu pula. Lepas tu talau pikuk hidung pula gitu. Macam itulah demikian kisahnya. Baik. Begitu juga wanita yang mengunyah makanan untuk anaknya lalu tertelan, atau orang yang merasa makanan itu lalu tertelan, menurut mazhab Syafi'i tidak batal puasanya kerana tidak disengajakan. Namun menurut mazhab Maliki dan Hanafi batal puasanya. Baik, itu jumlah yang sikit lah. Kalau banyak tertelan sampai sepinggan, batal lah puasa dia tu. Sikit dia punya rasa dia tu. Kita rasa-rasa tu, kita buang dah. Tapi ada sikit baki kecil-kecil tu, terasa juga, Allah sudah macam mana. Soalan tu, Mirai salam Ustaz, apa hukum pakai earphone terlalu lama dalam bulan puasa? Pakai earphone tak batal puasa. Boleh jadi batal puasa kalau earphone tu termasuk dalam telinga dia, sampai terus masuk dalam telinga, batal puasa dia. Kalau takat ni ya earphone dia kat luar ni, tak batal puasa. Tapi bila dia duduk asyik dengan earphone ataupun dengan lagu-lagu tu, maka dia lalai dalam hari-hari dalam puasa dia. Tu ajalah. Tapi kalau tanya pakai earphone pakai batal puasa tak? Pakai pi lah. Sehari semalam pun tak batal puasa selagi tak masuk lepas daripada had telinga yang dalam tu. Earphone duduk tani je. Swab test. Hari tu mereka buat keluar keputusan majlis fatwa hari tu ni tak batal puasa hari tu. Tetapi saya ingat dah critical time tu dah lepas dah. Kalau ni saja pergi buat swab test, saja dia nak swab test dalam keadaan dia tak ada apa-apa, boleh tunggu untuk malam pun swab test, kita balik pada hukum asal. Bila dah tak ada, dia panggil apa? Kemudaratan. Lah ni hari tu duduk dalam darurat hari tu ni. Nak kena buat juga, semua kena buat juga, duduk dalam keadaan wabak apa dan sebagainya, maka dia pun buat keluar tu nah, dia buat keluar hukum tu. Tapi lah ni kalau dah balik macam keadaan biasa balik dah, dia kita pegang balik pada hukum dia asal tu. Baik nah, anak Pak Wan kalau korek telinga pula macam mana, batal puasa tak? Saya kita akan masuk dalam bab korek telinga. Apa hukum mandi waktu puasa? Ni kita selalu dulu orang tua-tua dulu kata apa? Dekat dah petang-petang tu, jangan nak mandi ni, makruh lah. Tak pergi mandi petang-petang. Kita duk biasa mandi petang-petang tu sekali nak pergi sembahyang maghrib apa semua kan. Tapi dia tidur pula. Dia nak baca tu dia tidur tu. Baik. Apa hukum mandi ketika berpuasa? Berdasarkan hadis Nabi, mandi adalah harus bagi orang yang berpuasa, sama ada untuk membersihkan diri dia atau untuk meredakan kelesuan badannya ketika dia berpuasa. Keharusan mandi untuk menyucikan badan sabit daripada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tu tanya insulin. Sekali kita jawab tentang insulin sekali. Tu ada berapa hutang tu, satu korek telinga, satu insulin, tidur lama, 3. Baik, dia nak mandi sama ada dia nak bersihkan badan dia yang kotor ataupun dia nak bagi badan dia segar sebab dah puasa seharian dah. Maka keharusan untuk mandi dan menyucikan badan sabit daripada hadis Aisyah dan Ummu Salamah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wasumu wala yaqdi. Nabi SAW pernah bangun pada bulan Ramadan dalam keadaan junub sebab tubuh dengan isteri dia, kemudian baginda mandi dan meneruskan puasa tanpa qada. Satu. Adapun tujuan mandi itu untuk menyejukkan badan atau untuk meredakan keletihan puasa. So, pergi mandi tu nampak teruk sangat ni. Pergi mandi, mak dia suruh pergi mandi. Lepas tu dia pergi mandi. Petang dah, dia dekat nak maghrib dah. Lagi 15 minit lagi nak ni. Tapi tengok anak dia teruk sangat menyulak tu. Teruk tu. Bukan takat anak dia, nampak dia sekali. Menyulak ni sama ni dua orang tu. Mak dia kata apa? Pergi mandi lah. Teruk sangat nampak ni. Pergi mandi. Kata, oh tak boleh mandi waktu ni. Makruh mandi waktu ni. Bagi kita tengok apa hukum dia.
Adapun mandi dengan tujuan menyejukkan badan atau meredakan keletihan, keharusannya, maksud dibolehkan, keharusannya sabit daripada hadis Abu Bakar bin Abdurrahman yang meriwayatkan daripada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang menceritakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbul ma ala ra'sih wa huwa sha'imun minal atashi au minal harri. Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu kampung bernama Al-Arj. Baginda sedang berpuasa. Baginda sedang mencurahkan air ke atas kepalanya ketika baginda sedang berpuasa, bertujuan untuk meredakan dirinya daripada haus atau daripada kepanasan. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ibnu Qudamah dan selainnya. Kesimpulan daripada hadis ini, mandi pada bila-bila masa sahaja dalam keadaan dia sedang berpuasa, hukumnya adalah harus, berdalilkan hadis-hadis di atas. Sebab tujuan mandi itu tidak lari daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Tapi hendaklah ketika mandi itu jangan pula berlebihan sampai ayak masuk dalam kerongkong. Dia berendam lama sangat sampai masuk ayak dalam telinga, masuk ayak hidung sebagainya. Said Muhammad yang boleh bawa kepada batal puasa dia. Tu kita tahulah hukum dia lagu ni. Maksudnya boleh tak anak-anak kita nak mandi petang-petang tu? Nampak teruk-teruk sangat tu. Pilihlah mandi, tak apa. Nabi SAW pun pernah mandi waktu Nabi SAW sedang puasa. Mandi kerak-kerak dah pandai mandilah. Jangan bagi batal puasa sudah. Kata Mas Najwa, boleh tak mandi kerak-kerak? Musim ni panas. Dia panas tengah hari ni sampai awal pun tak ada. Asyik no. Baik. Soalan berikut dia. Boleh tak berus gigi waktu puasa? Berus gigi waktu dia sedang puasa. Kita tengok. Harus memberus gigi ketika berpuasa. Nabi SAW menggalakkannya pada setiap kali hendak mengerjakan sembahyang tanpa mengecualikan dalam bulan Ramadan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tak memberatkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi hendaklah berhati-hati jangan sampai tertelan ubat gigi tu. Kalau waktu puasa nak buah ubat gigi pun buah sikit, jangan buah banyak-banyak. Dah sikit dah. Sebab tu kita ambil time sikit lepas daripada sembahyang, lepas daripada sok tu, makan tu, ambil time dia panggil apa? Time imsak tu, bersih gigi elok-elok. Waktu tu nak gosok gigi elok-elok. Tapi dia nak gosok gigi siang-siang tu boleh tak? Boleh. Cuma jangan berlebih-lebihan. Letak ubat gigi pun jangan banyak sangat. Ataupun nanti gosok gigi jangan sampai tertelan sisa-sisa makanan yang melekat kat gigi disebabkan dia gosok gigi tu. Sebab boleh membatalkan puasa. Tapi lebih baik memberus gigi ini dilakukan sebelum terbitnya fajar, yakni sebelum mula puasa, waktu imsak itulah. Mazhab Syafi'i makruh bersiwak atau membersihkan gigi selepas tergelincir matahari daripada tengah langit, iaitu bila masuknya waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur hukumnya tidaklah makruh. Soalan berikutnya, apakah hukum pakai ubat gigi ketika berus gigi ketika sedang berpuasa? Menggunakan ubat gigi semasa berpuasa adalah harus. Maksud boleh guna ubat gigi. Pada zaman Nabi tak ada ubat gigi, tapi Nabi SAW guna siwak, guna kayu arak tu, kayu tu. Dan kayu arak ni dia ada rasa dia, dia ada jirim dia. Dan ulama, tak ada ulama yang melarang bagi orang yang puasa untuk guna kayu tu. Tapi jangan sampai tertelan, jaga. Kalau tertelan, batal puasa dia. Faham tak ni? Habis. Soalan berikut dia. Apa hukum titik ayak
titik mata, titik ayak ubat mata dalam mata. Dalam mulut dengan cerita lah, batal lah puasa dia. Titik ubat mata dalam mulut batal lah puasa. Ni titik ayak ubat mata dalam mata, rasa sampai ke tekak, apa hukum dia? Dan apa hukum pula pakai celak mata waktu bulan puasa? Boleh, harus pakai celak waktu sedang berpuasa. Tak batal puasa, tak juga makruh. Kita ni sunat pakai celak, laki perempuan serupa. Pakai celak. Cuma Nabi SAW pakai celak waktu Nabi nak tidur. Nabi ambil celak tu, Nabi pakai 3 calik belah kanan, 3 calik belah kiri, kemudian Nabi tidur. Bila bangkit esok tu, kesan-kesan celak masih ada kat mata. Kesan celak tu yang dibawa sehari tu. Esok nak tidur, pakai celak balik. Kita pakai celak nak pinat sehari. Tak nak pinat? Tahu tak nak? Tak tahu macam ni nak, tak tahu? Tak nak? Siapa tahu nak? Pekan hari. Nak tu bahasa kami orang kat utara. Bahasa Siam. Oh, Siam kot nak lah. Saya tahu rupanya saya ni termasuk dalam kelompok tu juga. Pasar sehari, pergi pasar, pergi bazar Ramadan, buat celak bukan main. Nabi pakai celak waktu Salih Al-Azim Muhammad dalam waktu nak tidur, pakai celak 3 calik belah ni, 3 calik belah ni, Nabi tidur. Pakai celak dia memanjangkan bulu mata. Yang kedua, bagi cerah mata. Mata dia menjadi macam ubat. Tapi pakai celak tu Ithmit pun kena cari juga. Ada juga yang menipu banyak. Pergi kat batu Ithmit tu, cari tu. Nabi SAW pakai yang tu, bagus. Dulu-dulu tok-tok kita duk pakai banyak tu celak tu. Dia macam apa ni, perak, warna macam perak kan, macam powder tu kan. Kilat-kilat tu. Ni macam keras tu. Boleh pakai. Begitu juga harus menitikkan ubat ke dalam mata, sebab mata bukanlah saluran yang terbuka. Ini yang sampai dalam rongga badan, iaitu perut ataupun kepala. Maka tidak batal puasa dengan memasukkan sesuatu ke dalam dia. Terdapat hadis yang diriwayatkan Sayyidina Aisyah, iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa huwa shaimun. Rasulullah memakai celak dalam bulan Ramadan ketika baginda sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. So fahamlah, titik ayak dalam mata tak batal puasa walaupun dia rasa sampai ke tekak. Dia titik-titik rasa tekak, kenyang pula, alhamdulillah, tetap tak batal puasa. Contohnya. Baik. Ni soalan yang ditanya tadi ni, apakah harus korek atau mencuci telinga menggunakan putik kapas? So ada 2 soalan tadi. Satu soalan tanya apa hukum cuci telinga, satu lagi apa ni, bersih telinga gitulah. Korek telinga atau mencuci telinga. Mana ada soalan ni? Wan anak Pak Wan, apa hukum cuci korek telinga? Tu lagi ada satu lagi pasal telinga juga. Boleh tak bersihkan telinga masa puasa? Halimah Abdul Rahman. Jawapannya, menurut mazhab Syafi'i, memasukkan kayu ke dalam telinga akan membatalkan puasa. Menurut Imam Abu Hanifah, tak batal puasa. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, tidak harus mencuci telinga dengan putik kapas pada siang hari dalam bulan Ramadan, kerana boleh membatalkan puasa dia. Bahagian mana? Bahagian dalam tu yang melepasi dia punya terowong dia tu. Dekat luar tu okey, boleh cuci ni, tak ada masalah ni. Ni kawasan ni kuat tak ada apa. Lepas je terowong ni masuk tu, batal puasa. Jari kita pun tak boleh masuk terowong ni. Jadi ni, ada kena kayu masuk tu, ataupun cotton bud, ataupun yang duk korek telinga tu apa sebagainya. Kalau dia dia rasa macam dia ada benda yang duk dalam telinga dia tu, dia goncang gerang-gerang. Kadang-kadang ada benda masuk, ada tak tahulah kambing ke apa masuk telinga dia kan, semut ke, kokras masuk kan. Pergilah dekat doktor kat klinik pun, doktor pun tengok Syarifah Salwa Sayyid Abdullah,
apa hukum mencuci najis, masukkan jari sedikit ke dalam dubur bagi tujuan bersih, batal puasa. Kita dah mengaji dah pertemuan kita lepas ni. Masuk sedikit, masuk jari, masuk benda melepasi daripada sempadan border dia tu, pasal termasuk juga pada apa ni, faraj dan juga Allahumma salli Muhammad, dubur. Dua-duanya sama. Jadi Allahumma salli Muhammad, kita pergi dekat klinik, ni ada benda kat dalam telinga, dia panggil suction. Dia suck kan, dia sedut. Dia sedut. Kalau dia sedut tu, yang benda sedut tu duduk di luar, di surface ni saja. Dia tak masuk sampai melepasi daripada terowong tu kan. Okey, dia sedut. Sedut keluar, tak batal puasa. Yang batal puasa ialah suction tu dia masuk ke dalam terowong telinga. Faham tak ni? Kalau suction ni kata, doktor jangan bagi sampai masuk dalam lah, doktor sudut keluar tu saja. Okey, tak batal puasa. Tapi dia mesti masuk sampai dalam telinga pasal dia punya tu panjang kan. Dia nak ambil kat dalam kan, dia masuk dia sekali dengan dia punya kamera dia pun duduk tengok kat dalam tu, sudut keluar. Doktor masuk dalam tu, masuk dalam lah, membatal puasa dia hari tu. Faham tak? Itu pada mazhab Imam Syafi'i. Soalan 50, soalan berikutnya, apakah mengorek hidung membatalkan puasa? Setakat korek hidung tak batal puasa. Sebut hidung ni kata hidung. Dia kalau kita pergi umrah kata apa, jaga nak lagi rambut luruh. Sebut je jaga, tengok-tengok rambut tu, jangan duduk ni sangat, duduk garu-garu kepala, duduk sikat-sikat sangat, sakit-sakit luruh tu, kita duduk dalam ihram ni. Waktu sebut tu dia gatal kepala. Jaga, jangan duduk korek hidung sangat tu, lagi ni saya duduk korek hidung lagi, terkeluar tu bulu-bulu hidung sekali kan tu semua tu. Waktu tu lah dia main gatal hidung, mau panggil aku tu. Tengok kan. Tak mana dia kata lah tu dia rasa. Macam-macam perangai. Pergi umrah, apa yang pakai ihram, yang pakai seluar dalam, ada lelaki-lelaki kan. Dia pakai ihram siap-siap. Ustaz, awak siapa ni cik? Seluar dalam. Dia naik kapal terbang. Lepas tu yang siap ihram, siap naik ihram dah apa-apa, pakai ihram. Kepiah duduk atas kepala. Dia bukan sedang kepiah atas kepala. Dia tak sedang kepiah di atas kepala. Dia duduk ralik, dia duduk biasa kepiah atas kepala. Kalau tak ada tu dia rasa pelik. Dia macam. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, hukum korek hidung tak batal puasa. Sebab yang membatalkan puasa kalau dimasukkan sesuatu dalam hidung sampai melepasi bahagian akhir hidung ni. Lepas tulang atas ni. Ni tang ni dia tulang lembut lagi ni, tang tulang lembut ni okey lagi ni. Ni tang atas ni, tang tulang ni. Dia masuk dah, skal dah, dia masuk tengkorak punya part dah ni. Yang ni hingga sampai ke kepala atau hingga masuk ke kerongkong. Jadi sekadar memasukkan tangan ataupun jari untuk membuang tahi hidung tidaklah membatalkan puasa. Adapun memasukkan air atau ubat melalui hidung, kalau ubat itu tidak melepasi bahagian akhir hidung, maka tak batal puasa. Tapi jika melepasi dia sampai kerongkong, maka batal puasa. Takat dia bertitik ubat kat dalam ni je ni. Dia dah tak tahu luka apa kat dalam ni, dia ubat dalam ni saja, bahagian dalam ni saja ni, tak batal puasa. Lepas pada ni tetap batal puasa. Macam mana pula dengan orang berbekam? Soalan berikut dia. Buang darah, pi derma darah. Masuk bulan Ramadan, derma darah. Ada orang dia macam ketagihan dengan derma darah ni. Dia kalau dia tak derma darah, dia rasa badan dia berat gitu. Lepas tu sekali dia pi derma darah. Ada orang dia ketagihan dengan berbekam. Dia kata bekam, dia rasa badan dia. Dia pergi bekam, rasa dia ringan. Dia bekam, tuan-tuan bekam lah. Hijamah. Waktu Nabi SAW naik Isra' Mi'raj, waktu di Mi'raj kan tu, malaikat kata ni, suruhlah umat kamu berbekam, suruh umat kamu berbekam. Apa bekam? Bekam ni dia bukan buang darah dalam darah ni, dia ambil darah daripada surface dia saja. Daripada surface saja. Kalau dia nak ni pun dia ambil jarum tu ataupun dia punya pisau tu, dia sikit-sikit dia siap sikit-sikit kat bahagian atas saja untuk dia berbekam. Ada poin-poin bekam. Tuan-tuan. Jadi bekam boleh tak boleh? Derma darah boleh tak boleh?
bekam atau berdemar darah tidaklah membatalkan puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Nabi SAW pernah bekam ketika Nabi dalam ihram, dan Nabi SAW pernah berbekam ketika Nabi sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi hukum dia makruh kalau dibimbangi akan melemahkan badannya. Kalau dia buat tu sekali dia akan jadi lemah badan, sampai endingnya mungkin sampai terpaksa buka puasa. Maka Thabit Al-Bunani meriwayatkan, su'ila Anas bin Malik, akuntum takrahuna al-hijama lis-saimi? Qala la illa min ajli adh-dha'fi. Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kamu semua, yakni para sahabat, memakruhkan bekam ke atas orang puasa? Ditanya ke Anas bin Malik, para sahabat apa? Sallallahu alaihi Muhammad, Nizar, assalamualaikum Ustaz, gosok gigi bulan puasa batal ke? Tadi kita dah sebut dah tentang batal ataupun tidak waktu gosok gigi. Lini Ros, Ustaz, kalau sakit tekak disebabkan kahak, nak keluarkan kahak, rasa nak muntah dan tertelan kahak, apa hukumnya? Kahak kalau keluar sampai duduk dalam kawasan rongga mulut, dia telan balik, batal puasa dia. Kahak dia duduk kat dalam mulut, dia kena luah keluar, dia tak boleh. Dia tak boleh, saya semat telan balik. Ayat liuk tak apa, kahak tak boleh, sebab kahak dia punya kilang dia duduk dalam tekak. Tapi kalau dia duduk kat rasa dalam tekak ni, dia telan je daripada dalam tekak tu, tak batal puasa dia. Baik. Tak mana? Bekam tadi kan? Dia kata, Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kamu para sahabat memakruh bekam atau puasa? Dia kata, tak, kecuali jika ia perbuatan itu boleh melemahkannya. Baik, soalan berikut dia. Apakah melakukan suntikan melalui urat, menyuntik bawah kulit atau ke dalam daging akan batalkan puasa? Yang ni ada soalan yang tadi. Soalan dia kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, pasal insulin. Pasal insulin. Iskandar Kadir, Ustaz, kalau telan darah dalam mulut batal puasa tak? Kita dah bincang dah pertemuan kita lepas. Batal puasa tak? Telan darah dalam mulut batal. Dia kena kumuk, dia kena luah, buang, sebab darah itu sendiri najis. Dia kena kumuk dan dia kena buang. Baik, sambung balik. Suntik, masuk insulin ke, masuk darah ke, masuk apa saja melalui bawah kulit. Jawapannya, memasukkan bahan ke dalam badan melalui suntikan tidak membatalkan puasa. Sallallahu alaihi Muhammad, tidak membatalkan puasa. Sama ada untuk tujuan pengubatan, boleh, ataupun taghziyah, makanan. Dia suntik tu benda sifat dia makanan, pun tak batal puasa juga. Ataupun untuk kekuatan macam vitamin ke, kalsium ke, sebagainya, atau membius. Apa saja yang disuntik masuk bawah kulit, mazhab Syafi'i tak batal puasa. Tak batal puasa. Sebab bahan yang masuk ke dalam badan melalui suntikan bukanlah masuk melalui saluran yang terbuka macam kita sebut tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz nak tanya cara contoh teguran yang boleh saya tegur pada perokok yang tak puasa dalam bulan Ramadan. Bukan tegur pasal rokok, tegur pasal tak puasa. Kan? Tak tahu lah tuan-tuan orang macam-macam. Ni daripada Ustaz Vip pula ni. Ustaz Vip belum puasa. Kata tak batal. Sama je hukum dengan rokok. Kan? Sudut masuknya. Baiklah. Dia juga tak berfungsi sebagai makanan dalam badan, yang ialah pandangan sepakati oleh imam-imam daripada mazhab 4. Imam mazhab 4 sepakat bahawa menyuntik
sesuatu di bawah kulit tidaklah membatalkan puasa. Walaupun yang disuntik itu bersifat makanan sekalipun, pun tak batal puasa. Sebab pada mazhab kita atau bahkan mazhab 4, batal puasa melalui rongga terbuka: mulut, telinga, hidung, qabul dubur. Baik. Soalan berikut dia, memasukkan jari ke dalam pusat apakah batal puasa? Ni orang tanya soalan. Dua saya kot. Alamak, batal puasa pasal apa? Korek pusat. Lepas orang tanya pula, tak nak kerja ke ada korek pusat? Patut makin dalam. Pusat makin dalam tu bukan pasal pusat tu makin dalam, pasal perut tu makin ni. Tak batal puasa sebab dia bukan rongga terbuka. Berikutnya, apakah mencium bau-bau yang harum akan membatalkan puasa? Wangi-wanginya. Waktu dulu kita duk pergi apa ni? Okey, abang gurau je. Pakai lipstick batal puasa tak? Pakai lipstick tak batal puasa. Tapi kalau lipstick yang dia pakai itu dia boleh mencair sampai bercampur dengan air liur dia, kemudian dia tertelan, maka batal puasa dia. Lagi satu, dia suka buat apa? Lagi dia jilat lidah dia. Jilat bibir dia. Ya, lidah saya cuba try kat jilat lidah. Dan cuba sentuh ni kepala dengan siku. Banyak. Cik ni pandai buat? Kepala dengan siku. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat sentuh kepala dengan siku? Nampak? Ni sentuh kepala dengan siku. Lidah subhanallah. Apa ni, dia jilat bibir dia. Lepas tu sekali dia telan, batal puasa dia. Baik, soalan berikut dia, apakah mencium bau-bau yang harum kita? Video kita pergi sedut bau bunga. Oh, lepas tu mak dia kata, "Woi, makruh buat kau tu." Habis hangit je bau itu. Pasal apa tak pakai minyak wangi? Pasal lagi makruh. Jawapannya, mencium bau-bau yang harum tidak membatalkan puasa. Sebab dia tidak dipanggil makan dan minum, dan tak ada nas yang menyebutkannya sebagai membatalkan puasa. Tak ada apa, cium je lah. Tak ada apa. Sama je fungsi dia macam rokok, sama je fungsi dia macam yang apa ni, yang benda yang masuk melalui rongga ni sampai ke paru-paru kan. Tujuan dia. Bila sedut tu nak buka ni macam inhaler sama lah. Ustaz tajuk apa tu? Tajuk apa tu? Cuci gigi, buang plak di klinik batal tak? Cuci gigi, cabut gigi, lagi palam gigi, semua urusan gigi tak batal puasa. Masalahnya ialah ubat, masalahnya ialah ayak, masalah darah yang dia tak mampu tahan daripada masuk dalam kerongkong dia. Itu masalah dia. Kalau dia boleh tahan tak masuk, tak batal puasa dia. Tapi mustahil dia mampu untuk tahan daripada benda tu masuk ke dalam kerongkong dia. Itu menyebabkan batal puasa. Okey, soalan terakhir hari ini. Apakah harus membatalkan puasa dia dengan sengaja? Saja nak batalkan puasa dia. Saja nak batalkan puasa dia. Baik, saudara Asy Muhammad. Ingat, puasa ada dua jenis. Satu puasa fardu, satu puasa sunat. Puasa fardu ni apa? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah.
puasa-puasa fardu ni haram, sengaja batalkan dia, iaitu dengan niat membatalkan puasa atau berbuka tanpa sebarang keuzuran. Jadi saja-saja orang yang sedang berpuasa, termasuk qada Ramadan. Bulan biasa dia nak qada Ramadan dia, bila dia qada Ramadan dia, sallallahu alaihi Muhammad, wan anak Pak Wan duk mencarut maki batal puasa tak batal puasa, tapi batal pahala. Orang selalu kita duk bincang ni batal puasa aja, kita lupa nak bincang batal pahala. Nah ni, carut maki amun, Nabi kata apa? Allah tak berhajat kepada lapar dan dahaga dia. Allah tak berhajat kalau mulut dia tak jaga. Baik. Kalau dia puasa qada, salih asmat, maka tidak harus dia sengaja membatalkan puasanya, kerana puasa yang dilakukan itu ialah puasa wajib. Kecuali kalau ada keuzuran, sakit, musafir, sebagainya, maka dia boleh untuk menamatkan puasa dia. Adapun puasa sunat, boleh. Dia haruskan bagi orang yang sedang puasa sunat untuk menamatkan puasanya pada bila masa sekalipun, walaupun tanpa sebarang keuzuran. Nabi bersabda, As-saimul mutawwi'u amiru nafsih, insya'a sama wa insya'a aftar. Orang yang berpuasa sunat adalah pemimpin bagi diri dia sendiri. Puasa sunat tu dialah yang memimpin dia. Kalau dia nak terus puasa dia terus puasa. Kalau dia nak batalkan puasa dia boleh batalkan puasa dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walaupun harus, namun menurut ulama menamatkan puasa sunat dengan sengaja hukumnya makruh, dan disunatkan bagi orang puasa sunat yang dibatalkan itu diganti semula. Sunat lah saja. Okey, kita bagi faham balik. Kalau puasa yang wajib, boleh tak saja-saja nak batal puasa? Tak boleh. Hukum dia apa? Haram, dosa. Hari tu dia pergi sekolah, dia buat, okey, hari ni kita buat puasa sunat hari Ashura contoh. Dekat pejabat kita ramai-ramai buat puasa sunat Ashura. Tu semualah pekat-pekat puasa. Elok siap puasa, tiba-tiba ada seorang buat main kek hari jadi. Dia kata, ni aku buat kek ni hari ni hari birthday aku. Mailah kita makan semua ni. Tak kisah kalau semua buka puasa, siapa nak makan? Habis semua buka puasa. Boleh tak mereka semua buka puasa? Boleh. Tapi celah-celah tu ada seorang, dia tu sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia tu orang, dia puasa qada. Dia tak boleh buka puasa. Pasal apa? Pasal dia qada puasa dia. Kita ingat tu dia lah. Muhammad Safwan, kalau orang duk mengamun orang dalam media sosial apa, samalah hukum dia. Sama dia macam orang yang duk maki hamun tadi ni, walaupun dia tak guna mulut dia, kata, hang ni jangan duk maki hamun dalam bulan-bulan Ramadan ni, lagi puasa, pahala puasa tak ada. Dia kata, aku bukan cakap, aku tulis je. Tulis, serupa aja tulis tu. Sebab apa yang dia tulis itulah dia maksudkan apa yang dia cakap. Baik tuan-tuan, jadi sallallahu alaihi Muhammad, itulah keadaan dia. Tapi kalau puasa sunat, dia boleh sengaja tak puasa, tapi hukum dia makruh, dan disunatkan balik pada dia untuk dia ganti balik pada hari yang lain. Dia dah niat dah ni puasa Ashura, tiba-tiba buka puasa tu, nanti hari lain tolong ganti balik lah. Pasal apa? Pasal dia dah niat nak puasa dan dia batalkan. Apa betul balik niat tu? Hukum pun begitu, hukum dia sunat saja. Kalau dia tak qada pun taklah berdosa kepada dia. Boleh faham tak tuan-tuan? Apa hukum mencela orang lain? Tu kata tu. Berdusta, mengumpat ketika berpuasa amat dimakruhkan. Akan tapi taklah batalkan puasa. Ini disepakati oleh para ulama. Makruh itu akan mengurangkan pahala puasa dan mungkin juga akan menghapuskan seluruh pahala puasa dia tu. Lini Ros tanya, apa hukum sahur sampai masuk waktu azan subuh? Apakah puasanya? Apakah sah puasanya Ustaz? Kalau dia sahur sampai dah azan subuh, batal puasa dia.
Kita dah bincang dah hari tu ni. Bukan saja. Dia duduk makan. Dia bilang, Allahu Akbar. Yang duduk dalam mulut kena luah wang. Yang duduk dalam tekak boleh telan. Tak payah duduk korek keluar. Tapi tak boleh duduk ambil, pi tambah sikit lagi. Tak masuk. Tak boleh batal puasa dia. Yang boleh perhabis dalam pinggan tu bila azan pertama. Jadi kita tak ada azan pertama. Di zaman Nabi SAW ada 2 azan. Azan Bilal dengan azan Abdullah Makhtum. Waktu azan Bilal boleh makan lagi. Waktu tu masuk imsak. Itu keadaan. Okey. Baik. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita, insya-Allah. Banyaklah lagi tuan-tuan, apakah hukum melakukan maksiat? Sama juga, dia boleh mengurangkan pahala puasa atau bahkan menghapuskannya. Tu, insya-Allah. Ada orang puasa tapi tak solat, banyak lagi lah perbincangan-perbincangan yang lain. Saya cukup takat tu untuk hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang bertanyakan soalan, Ustaz, kalau kita muntah selepas bersahur dan lepas subuh batal ke puasa kita? Muntah tak sengaja tak batal puasa. Sengaja muntah batal puasa. Mana tu? Siapa kata tu? Kenapa pendapat tak sama dengan Ustaz? Pendapat apa? Pendapat apa yang tak sama tu? Klon A. Pendapat apa? Tak tahu. Okey. Okey dah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang juga memberikan gift. Terima kasih banyak-banyak. Nak tahu teringin nak tahu apa yang dia kata yang pendapat tak sama, kita boleh explain kan. Jadi insya-Allah, apa dia? Itulah tu. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika wan nasratikal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.